Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Insyaallah Allah akan elokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, yang baginya kemenangan kejayaan yang besar. Shadaqallahul azim. Hormati saudari dan imam seluruh berpuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari sama-sama kita panjatkan puji tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya pada malam ini. Allah dapatkan masa kita, nasihatkan tubuh badan kita untuk sama-sama kita dapat sampai ke rumah Allah ini, solat berjamaah, kemudian istiqamah dalam kuliah maghrib, istiqamah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk tajuk kita pada malam ini, sebagai mukadimah, suka saya ingatkan diri saya sendiri khususnya bahawa dalam kehidupan ini kita tak boleh lari daripada dua perkara yang kita selalu buat, kan? Jadi mungkin saya dah pernah sebut sebelum ni, dua perkara yang kita, kehidupan seharian kita 24 jam ni, kita tak lari daripada dua benda ni, kan? Yang pertama, menerima. Dia ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Yang pertama, menerima. Yang kedua, apa lagi ni? Dia ada dua, ya? Daripada pagi tadi sampai sekarang ni, kan, apa tu yang kita buat ni, dia ada dua keadaan. Satu, kita terima. Satu lagi, kita bagi. Kita terima untuk hidup kita, kita beri untuk kehidupan, kan? Kalau kita dah terima saja untuk diri kita saja. Tapi kalau kita memberi, kita membina kehidupan. Memberi dan menerima, itu kita boleh muhasabah. Kita cek diri kita daripada pagi tadi, lepas daripada kita bangun pagi, subuh tu, kita ni banyak terima ke banyak bagi? Terima dan bagi. Okey, sebab tu dalam nama-nama Allah, kan, Asmaul Husna, satu Al-Wahhab, kan? Al-Wahhab tu maksudnya apa? Maha memberi, Maha pemberi. Jadi untuk kita bina kehidupan, kita kena banyak memberi daripada kita banyak menerima. Ada dalam keadaan-keadaan itu kita terima, kita tak ada pilihan, kita kena terima. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita kena banyak memberi. So dalam kita nak memberi, menerima ni banyaklah, kan?
dia dia bukan dia dapat terima ni nampak duit je. Dan bagi pun sama. Memberi itu bukan kita nampak RM1 sahaja. Banyak benda kita boleh bagi, banyak benda juga yang kita terima. Kan? Kalau kita nak cerita nikmat Allah yang kita terima, kan, yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi pada kita, di mana yang tuan-tuan sedia maklum dah faham sangat kan? Kan, nikmat Allah yang kita terima ni memang tidak terhitung. Dalam itu kita terima. Tapi bagaimana kita nak membalas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kita kena bagi. Kan, kita terima nikmat Allah, sihat. Apa yang kita kena bagi, dah bagi kan? Kalau kita terima saja, kita untuk diri kita saja, kita tidak membina kehidupan tu. Kita terima nikmat Allah, paling kurang kita cakap Alhamdulillah. Kan, kita bagi. Kan, kita bersyukur dan sebagainya. Begitu juga dalam hubungan kita dengan sesama manusia dalam masyarakat pada hari ini. Ada orang dia lebih banyak terima daripada dia beri. Ada orang dia terima sikit, tapi dia banyak bagi. Bagi ni boleh jadi dalam bentuk lisan, kan? Lisan. Contoh lisan apa? Nasihat. Dia bagi nasihat, kan? Dia bagi nasihat. Kalau dia terima je nasihat, itu dia terima je. Tapi kalau dia bagi nasihat, seolah dia sudah ada kontak dengan orang lain. Kita sudah membina kehidupan. Itu segi lisan, lisan. Ataupun perbuatan, pertolongan dan sebagainya. Ataupun harta benda, wang ringgit dan sebagainya. Itu dalam kehidupan kita ni, kita tengok diri kita, kan? Kita ni lebih banyak terima ke ataupun lebih banyak memberi? Sebaik-baiknya kita ni lebih banyak memberi, kan? Kita terima nikmat Allah, kita nikmati nikmat Allah, berapa banyak kita bersyukur, berapa banyak kita balas balik, kita buat kebaikan atas nikmat yang kita terima. Orang tolong kita, kan? Berapa banyak kita balas balik, berapa banyak kita kita bagi balik kelebihan kebaikan kepada orang lain pula. Jadi kita sama-sama muhasabah diri kita. Sebab kalau kita hanya terima, saya katakan, kalau kita hanya terima saja, kita hanya untuk hidup kita saja. Tapi kalau kita banyak memberi, kita membina kehidupan kita. Dia luas. Kalau kita bicara tentang dia sangat luas. Hatta boleh 1 jam, 2 jam ataupun lebih cerita pasal memberi dan menerima dalam rumah tangga pun boleh buat satu seminar. Kan, apa yang kita terima, apa yang kita bagi dalam masyarakat juga begitu. Cumanya secara umumnya kita kena faham bahawa dalam kehidupan kita di atas muka bumi ni, dua benda ni kita tak dapat lari. Cuma saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga membuat kita muhasabah. Kita ni banyak terima ke ataupun banyak memberi. Baik. Sebagai mukadimah, sebab tajuk kita pada malam ni muka surat 263, pengarang tersusun. Yang lepas tu kita cerita pasal salah banyak dah kan. Pasal itu Pak. Malam ni muka surat 263, iaitu membalas pertolongan yang diterima dan bersyukur dengannya. Kan? Bila kita terima, apa kita nak buat? Apa perlu kita buat? Agama kita ajar kita macam mana? Jadi malam ni tajuk kita itulah ulang kaji. Ulang kaji ni bukan nak mengajar sekali ni, bukan nak mengajar ni, cuma ulang kaji. Kita kut ada yang terlupa, khususnya saya sendiri kan. Kan cerita orang lain, kena saya sendiri kut terlupa. Tajuk dia tak panjang kan, masa apa yang ada kitab tu, semuka je. Semuka je. Bila saya baca, saya begini senang apa semuka je. Sebab saya ingat benda ni dalam masyarakat kita tidaklah jadi isu sangat. Sebenarnya khususnya orang Melayu kita ni, kalau bab menghargai orang lain ni tinggi, kan? Tinggi. Mungkin sebab tu sikit je tadi dia. Tapi kalau macam mana kita cuba sentuh, kita tengok kan, mana-mana ruang yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Pokok kita tolong, kita balas balik, kita hargai pertolongan seorang, tapi kita takut dalam kita menghargai, bersyukur atas pertolongan seorang tu, kita terlupa ada lagi yang kita belum hargai.
okey dah, kita dah balas, dah balas budi baik orang kita dah balas kan. Rupanya ada lagi. Malam ni mudah-mudahan kita nak tengok tu. Baik, kata pengarang, salah satu sifat Muslim terhadap pertolongan yang diberikan padanya, iaitu dia membalas pertolongan. Titik itu salah kan? Dia membalas pertolongan itu dan bersyukur kerana mendapatnya dan tidak pernah melupakannya. Baik, dalam kehidupan kita macam yang sebut tadi lah, ada tak kita tak pernah terima apa pertolongan orang? Ada sepanjang kita hidup ni. Kita je tolong orang. Kut kalau ada kan. Sepanjang kita hidup ni, kita tak terima pertolongan orang, kita je tolong orang. Ada tak? Mana tahu ada? Tak ada. Kebanyakan kita ni terima pertolongan orang lebih banyak daripada kita tolong orang. Kalau kita hitung-hitung, kalau saya kira, kalau kita boleh ingat balik setakat mana yang kita ingat ni, berapa banyak kita tolong orang, berapa banyak orang tolong kita. Saya ingat orang tolong kita tu lebih banyak berbanding dengan kita tolong orang. Hari ni kita boleh duduk selesa, duduk ni. Kadang-kadang kita tak buat pun. Sebabkan ada orang lain yang tolong, orang lain yang buat kan. Sebab tu disebut sini salah satu tanggungjawab seorang Muslim dalam masyarakatnya, iaitu dia membalas pertolongan tersebut dan bersyukur kerana kerana dia dapat pertolongan tersebut. Dan dia tak pernah melupakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesiapa yang diberi kebaikan padanya, maka hendaklah dia mengucapkan pada orang yang memberi kebaikan itu, semoga Allah merahmati engkau dengan kebaikan. Inilah balasan yang baik bagi pertolongan yang diterima. Maksudnya ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi. Siapa yang ditolong dapat pertolongan, kan? Pertolongan yang baik, kan? Faqala li fa'ilihi, maka katalah kepada orang yang buat baik itu, jazakallahu khairan. Masalah jazakallahu khairan katsira, orang tambah kan, semoga Allah membalas kebaikan di atas yang telah kau lakukan. Jazakallahu khairan. Tambah katsira tu banyak-banyak terima kasih lah. Kalau bahasa kita ni kan, terima kasih banyak kan. Itu hadis riwayat Tirmizi kan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu kalau kita baca tajuk tentang menghargai jasa balas budi ni, banyak riwayat-riwayat dia. Cuma dia penulis ni dia tak bagi banyak kan. Jadi itu tanggungjawab kita yang pertama. Kita, kalau bahasa mudah kita ucap terima kasih lah kan. Ucap terima kasih. Itu balasan yang paling biasa yang kita biasa buat, yang mudah untuk kita buat. Cumanya kadang-kadang ada benda tak cukup dengan terima kasih. Terima kasih tak cukup. Terima kasih itu dah bagus dah kan. Alhamdulillah dah okey dah. Tapi ada kadang-kadang tentu terima kasih itu tak cukup. Perlu kita balas, perlu kita hargai dengan lain daripada terima kasih. Baik. Kemudian bawah tu semua riwayat, ini riwayat apa? Ini riwayat Abu Daud. Yang maksud, sesiapa yang mencari perlindungan daripada Allah, kemudian dia mendapatnya, dan sesiapa memberi kebaikan kepadamu, kemudian kembalilah kebaikan tersebut. Kan? Maksudnya apa? Kalau kita dapat kebaikan, orang tolong kita, kan? Maka kita kena pulangkan balik, balas balik kebaikan yang kita dapat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Di dalam Al-Quran pun disebutkan surah apa sahaja? Surah Rahman kan? Hal jaza ihsan illa ihsan. Kan, maknanya apa? Tidak ada balasan untuk kebaikan itu melainkan kebaikan. Hal jaza ihsan illa ihsan. Surah Rahman. Nombor tak ingat. Kan? Allah sebut kan, kebaikan kita akan balas dengan kebaikan. Hal jaza ihsan illa ihsan. Baik, bersyukur di atas kebaikan diterima adalah sifat Muslim yang diperintahkan oleh sunnah Rasulullah SAW.
bersyukur di atas kebaikan yang kita terima. Kalau kita biasa bersyukur, alhamdulillah, kalau benda yang kita dapat tu baik. Kalau tak baik, kan, susah sangat orang nak sebut alhamdulillah ni, kan. Dia tak keluar alhamdulillah, dia akan keluar apa? Kalau tak celaka lah abang, kan. Macam-macam lah kan. Tapi biasanya kalau kita dapat pertolongan yang baik, kata-kata yang baik, ucapan yang baik daripada ni kan, biasanya kita akan sebut alhamdulillah. Jadi kalau kita nak hitung orang yang buat baik kat kita ni, ramai kan. Pertama sekali, apa yang buat baik kat kita? Mak ayah kita lah. Mak ayah kita. Kalau kita cek balik bab membalas pertolongan, kebaikan yang kita terima ni dengan mak ayah kita, ayah tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak sembang. Orang kata apa? Pada kata apa? Tak boleh nak sembang kemah lah. Yang kita dah balas kebaikan yang mak ayah kita bagi. Saya sini tak boleh nak cakap. Tuan-tuan masing-masing muhasabah ni lah. Adakah kita sudah membalas kebaikan yang mak ayah kita bagi, kan? Yang kita memang bukan takut nak balas, sampai sekarang duduk menyusahkan, kan? Daripada kecil sampai ke tua, daripada umur sehari sampai 60 tahun menyusahkan mak ayah. Bukan kita mungkin nak balas lagi, masih lagi menyusahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk waris ataupun anak-anak yang yang tidak mengenal jasa mak ayah kita. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, kan. Takut saya kalau bab ni takut kan. Takut ni nak cerita tentang ini, takut kita cerita je lebih, tapi kita pun tak selesai lagi, tak selesai. Dia dengan mak ayah ni banyak, kalau kita baca dalam kitab banyak cara nak membalas, kan. Tapi dua yang paling besar saya rasa, yang pertama, tanggungjawab kita menghormati dan mengasihi. Menghormati dan mengasihi, itu yang pertama. Hormat dan kasih. Kita kalau bab ni pun, adakah kita sudah cukup hormat mak ayah kita? Ni nak balas kebaikan. Adakah kita cukup mengasihi mak ayah kita? Kita jauh balik, ingat mak nak tumpang masakan kita. Rupanya kita makan masakan mak. Ingat ayah boleh tumpang anak-anak beli kentang 3 kilo ke apa. Kita balik gaji besar, ayah tak kena beli kentang. Kita nak makan kentang, memanglah mak ayah dia akan beli. Ini tanggungjawab kita sebagai anak-anak, kan. Kita dah keluarga, balik rumah, tidur, balik kampung, tidur, balik kampung, balik bilik mak kita kena kemas. Bilik kita tu, kan, bukan dia kemas, mak ayah kena kemas, kan. Macam mana kita nak kata kita ni anak-anak soleh? Sebab tu saya dengar satu tazkirah kan, dia kata apa? Ini anak-anak haprak, dia panggil. Istilah kita nampak macam dia kata, istilah kita jangan perasan soleh, jangan perasan kita solehah. Saya bila dengar tu kan, dia macam kerat kan, degah ni kita cek, kita rasa aku ni mungkin haprak juga ni, aku ni perasan dia soleh. Bila dia buat contoh-contoh macam tu lah, balik rumah, kan, kita balik sekali-sekala, patutnya kita lah kalau nak masak ke, beli lauk ke, beli apa kan. Memanglah kita kata mak ayah kita beli. Mak ayah ni memang apa cerita pun, anak bunyi je mesti dia akan cari. Tak apa, itu bab mak ayah dah selesai. Kita sebagai anak ni, kan, sebagai anak. Lepas tu bila sebab membalas pertolongan yang kita terima ni dengan mak ayah kita pun risau ni, takut kita tak selesai. Kan. Saya mak ayah kata tak ada lah, tak apalah, kan. Tak ada. Tapi adakah masa dia hidup saya selesai bab ni, membalas jasa lebih baik?
faktor-faktor mungkin jahil, sibuk kan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita tak perasan. Saya sangat terkesan dengan tazkirah Ustaz tadi kata apa? Jangan perasan kita ni jadi anak yang soleh. Dia baru contohnya banyak kita tanya tu. Dia bagi kita tahu, aku macam buat ni. Kan, secara kita tak sengaja nampak baik, tapi hakikat sebenarnya kan. Sebab dia sebut dia bahawa mak ayah kita ni dia takkan luahkan lah, dia takkan cerita yang dia tak puas hati tu, dia tak cerita, dia sembang kan. Dia sembang ke belakang, depan anak memang dia tak ni kan. Itu yang bila dia sebut itu kita ni pun kan, mungkinlah ada mak ayah kita, Allah lah ni saya sebut diri saya sendiri tentang Allah lah kan, mungkin ada yang dia tak puas hati dengan kita tapi dia tak cerita. Dan contoh dia bagi tu lah, balik makan tak basuh, mak juga basuh kan, tu duk sembang anak soleh kan. Kan tunggu depan TV siap makan. Memang tak salah, tapi tanggungjawab konsep membalas kebaikan budi baik mak ayah kita tu. Lepas tu kita cerita, kita hormat, kita kasih kepada. Tapi hakikat sebenarnya kita yang Ustaz sebut, kita ni perasan sahaja, perasan saja. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Itu yang saya rasa lah kan. Mungkin tuan lain Allah a'lam. Kemudian apa lagi? Saya tadi apa? Menghormati dan mengasihi. Yang kedua, membantu dan memudahkan dia. Yang tadi itu hormat dan kasih. Yang ni membantu dan memudahkan ni. Mungkin kita hormat, kita tak cakap kasar dengan dia, tapi bab yang kedua ni, membantu dan memudahkan mak ayah ni, adakah kita selesai? Kita selesai. Wallahu a'lam kan. Kalau kita cerita bab mak ayah ni, dia memang kata apa, sampai bila-bila tak mampu balas. Sampai bila-bila tak mampu balasnya kan. Tapi usaha kita untuk membalas tu. Sebab tu saya sebut kan tadi kan, ada kadang-kadang kita dengan orang lain kita cepat balas kan. Budi baik orang laju kan. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita buat baik pada kita terlepas pandang. Ramai yang buat baik kita, mak ayah kita, siapa lagi yang paling dekat kita daripada kita kecil, mungkin adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, mesti dia buat baik kita kan. Masa kita kecil, duit tak ada pergi sekolah, abang kita dah kerja, tolong kita kan, bagi belanja sekolah sampai kita masuk universiti kan. Dia tak minta balasan, tak minta. Tapi bila kita senang, kita ada kerja baik, ada pendapatan cukup, pernah tak kita terfikir untuk balas balik jasa pertolongan adik-beradik kita, abang kita, kakak kita kan. Kita sama-sama masalah. Saya baca ni, saya baca sebut awal tadi untuk apa? Untuk suluh diri sendiri. Adakah kita balas jasa kakak-kakak kita masa kecil-kecil nak pergi sekolah, dia goreng telur, masuk ke dalam dapur yang bawa bekal. Hari ni kita dah kerja bagus, dia umur dah tak kan, dah dulu ni, kita terfikir tak untuk balas balik jasa mereka? Paling-paling orang kita ingat jasa-jasa yang telah adik-beradik kita tu buat kita kan, kakak kita, abang kita, sebagainya. Kalau itu belum selesai, hati-hati kan. Jangan kita, maksudnya kita kena ni lah, kena tengok prioriti keutamaan kita. Kalau kita sibuk, kita lebih tolong kawan-kawan kita berbanding dengan adik-beradik kita. Jiran-jiran kita kan, jiran-jiran kiri kanan kita, mesti ada tolong kita. Kita tak ada pergi mana-mana kan, dia tolong tengok rumah kita kan, air pipe terbuka dia tolong tutup dan sebagainya. Semua tu kebaikan-kebaikan yang kita terima tu, semua kebaikan yang kita terima kan, seharusnya kita membalasnya. Kita membalasnya. Paling-paling orang tadi terima kasih kan. Kita tengok ada lagi, bukan ada benda terima kasih, ada benda yang kena balas. Jiran-jiran kita, bagi Pak ahli masyarakat kita kan. Apa lagi yang banyak tolong kita, kawan-kawan sama tempat kerja kan.
kita kata persatuan yang ada dekat kampung kita, kan? Institusi macam masjid contoh, masjid, kan masjid buat program kan, kita program ziarah tu kan, ziarah tu boleh lah, alhamdulillah kan, masjid dapat program, kita yang terima tu terima kasih, baguslah, tapi cukup kan terima kasih. Kan kita kena fikir, jangan nanti orang suruh kan, kalau orang kata, kalau orang suruh dah tak cantik lah kan, kita sendiri kena fikir, masjid buat macam ni bagus kan, so apa sumbangan kita pula, sebab kita pun kena memberi juga, takkan kita nak terima saja. Jadi benda-benda tu kena, maksud saya, kita ni kena kena sentiasa berfikir bagaimana untuk menyumbang, membalas balik kebaikan yang orang buat pada kita. Banyak kan masjid, orang-orang yang terdahulu, mungkin saya pernah sebutkan, kita pergi masjid juga, kita ada tuan kuasa bambu, juga tuan kuasa lama. Tuan kuasa bambu alhamdulillah buat, yang jawatan kuasa lama juga pun dia pernah sumbangkan untuk kita, dia pernah tolong juga kan. Jadi apa sumbangan kita kan, terima kasih, doa kan, dan sebagainya. Kita kena ingat, maksudnya kena ingat segala jasa-jasa yang orang buat pada kita. Itu yang kita kenal, yang kita tak kenal pun sama juga. Ada orang dia menerima pertolongan daripada orang yang tak dikenali kan? Baik. Yang bersyukur di atas kebaikan yang diterima sifat muslim yang diperintahkan oleh Islam. Ia bukan semata-mata tentang budi bahasa yang dibuat mengikut kata hati atau apa sahaja keinginannya. Sememangnya patut berterima kasih kepada orang yang telah berbudi, walaupun kita tidak perlukan pertolongan pada ketika itu. Orang tu nak tolong kita tak kan, kita kena hargai juga kan, walaupun kita mungkin kita duit dah cukup, tapi ada orang nak bagi sumbangan juga, kan, kita tak perlukan benda tu, kita terima dan kita ucap terima kasih. Memadailah dia telah membantu kita, dan kerana itu dia layak mendapat ucapan terima kasih disebut. Inilah dikehendaki oleh Islam pada setiap diri seorang Muslim. Ini agama ajar kita lah. Sebab tu dalam orang Melayu pun kita lebih arif lagi. Dan orang Melayu apa peribahasa Melayu orang memberi kita merasa, yang mana dulu orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Kan balik kata tu kan? Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita berbahasa. Ini orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Itu maksudnya. Itu peribahasa orang Melayu. Saya tadi saya ingat, kita saya rosak, saya ambil nak kereta api tadi kan, malam ni tajuk budi bahasa, tentang budi. So saya catatlah sikit sampai saya duduk atas kereta api tu, tentang pantun tentang banyak. Kalau kita buka internet tu, pantun tentang budi ni, membalas budi ni sangat banyak. Saya nak baca sikit lah. Ini tulis apa ni, tulis Hashim Haji Musa tahun 2001. Dia kalangan tahun 2001, 19 tahun lah kita baca. Mudah-mudahan dia dapat ganjaran pahala. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang budi ni. Apa pantun dia kan? Tegak rumah kerana sendi. Kau tuan-tuan dah hafal? Orang Melaka ni jangan main pantun-pantun ni kan, semua alam kepala kan. Baca nak mana baca pun takut ni kan, satu salah Ustaz kan begitu. Itu sikit. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Ini kalau kita tengok bangsa kita kan, wang ajar dia tahan kan, bercakap, berakhlak, budi itu sudah. Budi ni benda yang kita ada hati, akhlak kan, sikap kita. Benda kita apa? Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Kali ni apa? Sungai. Perigi. Perigi. Kali ni perigi. Hina
Hina besi, ada apa? Orang ada hafal tahu lah. Saya sadar buat salah. Tengok. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Bagi, dia sambung lagi. Di sana padi, di sini padi, baru bernama sawah dan bendang. Di sana budi, di sini budi, baru sempurna bernama orang. Tak sempurna kita kalau tak ada budi ni. Itu pantun tu. Ini ada lagi pantun ni. Adat hidup orang budiman, bertanam budi jadi kebiasaan. Bila menerima budi orang, membalasnya jangan menunggu petang. Maksudnya apa? Bab balas budi baik ni, kalau kita dah mampu balas, segera balas. Paling kurang terima kasih tu bagi dulu. Kan? Petang-petang, kira sebelah makcik Kiah atau apa datang hantar kalimat. Kan?